Bapaknya Ismailiyah Syiah, anaknya Batiniyah. Itu sama je. Ajarannya lebih kurang sama saja. Cuma kita kena ingat Syiah ni macam-macam. Ya. Syiah ni macam-macam kelompok. Ada berbelah-belah kelompok Syiah. Dan kebanyakan kelompok-kelompok Syiah ni ialah menghina sahabat-sahabat Rasulullah. Menghina Abu Bakar, Siti Aisyah, ya, menghina Umar Al-Khattab dan sebagainya. Ini ciri dia. Tetapi golongan yang menjadi pair kepada Batiniyah ni, dia tak mengutuk sahabat, dia tak mengutuk golongan-golongan para sahabat Nabi ni. Mereka lebih menjurus kepada persoalan memesongkan ajaran yang dibawa. Memesongkan ajaran yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Mereka tak kata Abu Bakar jahat, mereka tak kata Siti Aisyah tu tak betul, Osman tak betul dan sebagainya. Mereka tak kata, sebab itu jenis Syiah yang lain. Syiah yang ni dia lain sikit. Syiah yang melibatkan satu benda mengubah kepercayaan, mengubah satu akidah, mengubah satu bentuk syariat. Yang ni yang dibawa oleh golongan Syiah Ismailiyah dan diambil oleh pahaman Batiniyah tadi. Itu persamaan dia tang situ. Ya, persamaan dia kalau kita lihat kepada golongan Batiniyah ni, dia pun tak hina Nabi Muhammad, dia pun tak hina Abu Bakar, tapi dia mengubah cara amalan, mentakwilkan cara amalan, mentakwilkan ayat Al-Quran, mentakwilkan segala-galanya. Setiap satu benda tu kalau boleh mereka nak takwilkan balik. Alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa. Al-Quran yang begitu besar itu, hebat itu tuan-tuan, ditakwilkan dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun kata-kata yang hebat dalam ba. Ba tu saja. Huruf ba tu. Ba tu pula lebih hebat lagi. Tang mana dia? Tang titik dia saja. Loh, Quran yang begitu hebat, rupa tang titik ba. Subhanallah. Nampak tak tuan-tuan? Habis itu kalau gitu, baik Nabi Muhammad turunkan titik je. Kenapa tak bersusah payah Nabi Muhammad ni? Bersusah payah nak turunkan, nak jaga Quran, nak bagi pada kita sampai nak dibunuh, dihalau dan sebagainya. Kalau semata-mata nak menurunkan huruf ba tadi. Jadi ini ciri-ciri dia tuan-tuan. Golongan yang dikatakan Batiniyah ni. Dia tak kutuk Nabi, dia tak sampai tahap nak bunuh macam-macam sahabat-sahabat nak dibunuhnya dia dulu. Tapi golongan ini dia guna pendekatan yang lebih halus, yang lebih memikat orang. Dan bila dia dapat pahaman ni, dia rasa dia betul, dia hebat, orang lain semua tak hebat, orang lain semua tak betul. Golongan ini yang sampai satu kemuncak saya katakan tadi, murtad. Murtad. Ini kemuncak dia, memurtadkan orang Islam. Golongan Batiniyah ni dia tak ada pekah-pekah dah. Pekah dia tak ada dah bila kita kata mandi junub. Mandi junub lah kita. Lema tidak, lema mandi yang lain. Mereka memandikan Muhammad dalam badan. Jasad kita ni, dalam badan kita ni ada jasad Muhammad. Kita mandikan Muhammad. Lain macam tu pula. Di mana datangnya Muhammad tu? Cuba kau depakan tangan kau. Engkau tidur, kau baring, kau depakan tangan kau. Mim ini, kepala kau tu Muhammad. Mim. Ni mim. Ni, depa tangan ni, had. Ni, yang tengah-tengah tu, mim tu, pusat. Dal tu apa? Kaki. Dalam tubuh kita ni ada tulisan Muhammad. Hebatnya. Aku pun tak perasan. Cuba kau tengok. Dia lukis pula Muhammad tu. Muhammad tu mim letak mim kepala situ. Ha tu letak dua situ. Kemudian letak pusat. Kemudian letak lagi kangkang dua tu. Dal tu dia kata kaki. Jadi kalau kau mandi junub, kau mandi adab sah dan sebagainya, kau mandikan Muhammad. Kau bukan mandi kau. Kau mandikan Muhammad. Ini mendalam. Deep. Nampak tuan-tuan. Kita nak kata apa orang macam ni? Kan? Tapi dia masih lagi mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau gitu, kalau dibuat kenduri, halal lagi. Kan? Tetapi kita lihat pula daripada sudut tasawuf pula. Kalau aku bercampur dengan dia, aku pergi dengan dia, seolah-olah menyokong pula apa yang dia faham, apa yang dia duk cakap, maka dia seronok pula. Dia bangga pula tengok kita ni walaupun ajaran kita berbeza dengan dia orang,
Tuk kutuk aku macam-macam, ajaran aku tak betul lah. Tapi bila mari makan, datang. Nampak? Ini buat-buat syariat. Bila aku cakap, tak betul. Bila aku cakap, salah. Tapi bila makan nasi Arab, jamu nasi minyak, licin. Syariat, me'at, kata dia. Nampak? Kalau begitu, mulut dia jangan datang. Jangan campur dengan orang macam ni. Dia boleh merosak dan dia boleh berbangga pula. Pasal apa? Pasal ramai orang pula sokong dia pula. Biarkan dia di situ. Sebab orang macam ni, kita cakap dia tak nak dengar. Tangkap dia pun, saatnya dia keluar daripada itu pula. Lain. Dengar cerita Tok Guru kau dah kena tangkap dengan pejabat agama. Daripada Zahir, memang dia ditangkap. Tapi dia duduk dalam lokap, dia menghadap Allah. Kau tak tahu tu dia munajat tu sampai pada Allah. Nampak? Apa yang kita cakap ada saja jawapan dia. Kalau orang macam ni tentang lantak dia. Ya, kita serahkan kepada pejabat agama, tolong nasihatkan. Tolong buat. Kadang-kadang kita tengok dia jadi macam biol lah. Saya tak tahulah penonton tanya Ustaz ni faham ke biol atau tidak. Jadi itulah golongan yang dikatakan summum bukmun umyun. Mata dah jadi buta, telinga dah jadi pekak, hati dah ditutup. Sebab tu kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala golongan-golongan ini dilembutkan hati, dibukakan pintu hati tuan-tuan. Kadang-kadang kita bercakap tu, Allah, letih cakap dengan aku, letih cakap dengan kau ni. Sebab dia takkan berubah. Adakah mereka ini disihir, Ustaz? Saya dah cakap dah tadi. Kadang-kadang kata-kata yang manis itu menyihirkan orang. Kadang-kadang memang mereka diguna-gunakan betul. Diperbodohkan betul dengan sihir dan sebagainya. Wallahualam. Ini pandai memanipulasi. Memanipulasi kejahilan orang. Memanipulasi minat orang. Memanipulasi tentang kesalahpahaman orang lain. Maka sebab tu awal-awal saya sebutkan tadi bagaimana modus operandi dia orang. Mereka target siapa dia. Contohnya ajaran sesat ni tuan-tuan. Apa dia kegemaran manusia? Kegemaran manusia ialah dia nak tengok depan mata dia. Bila ada depan mata dia baru dia percaya. Selagi dia tak nampak dia tak percaya. Sebab itu ada orang yang menjadikan pokok, menjadikan berhala tu sebagai satu benda yang nak disembah. Sebab dia nak tengok. Kalau dia sembah Tuhan, dia tak nampak. Kalau dia sembah Allah Ta'ala, mana dia Allah, dia tak nampak. Sebab tu dia membuat satu-satu benda supaya nampak. Ni Tuhan sembah. Sini perangai manusia. Serupa itulah bila dia kata dia Nabi. Bila dia kata Tok Guru dah disetarap dengan Nabi. Sebab orang nak tengok Nabi. Orang nak tengok Nabi Muhammad tu macam mana. Nabi Muhammad dah wafat. Habis-habis kuat kita pergi ziarah di makam Rasulullah. Tapi dia bawa pula, ni Nabi kita. Ni Nabi kita ni. Dia tunjuk depan mata. Dia begini pakai baju merah. Dia tengok orang. Ni Nabi kita ni. Oh dah. Nampak pula benda pelik pula. Budak ni tak boleh bercakap. Tiba-tiba boleh bercakap. Ni guna sihir ni. Ya, pendekatan sihir. Sebab kaitan di antara ajaran-ajaran begini dengan sihir adalah sangat rapat. Sihir satu benda pelik yang dipelajari. Dan apabila dipelajari, digunakan. Dan digunakan tadi untuk memanipulasi manusia. Banyak manusia yang bermanipulasi kerana adanya sihir-sihir yang dipermainkan di sini. Sebab itu, teguhkan iman, kuatkan iman, mudah-mudahan tak terpengaruh dengan fahaman-fahaman macam ini, insyaAllah. Ilmu ialah berguru. Di antara syarat untuk menuntut ilmu ialah lama. Lama bukan mengaji sikit-sikit, bukan. Setengah orang hari ini, dia baca buku, dia boleh mengajar orang dah. Dan lebih malang lagi, ada golongan-golongan ini yang batiniah ni, tak ada berguru pun. Dia mengatakan bahawa dia dah ada ilmu. Lagi, pelik kau ni siapa? Oh, dia kata dia dapat ilmu laduni. Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia. Ilmu ni perlu dituntut. Kalaulah ilmu ni tak dituntut, malah dia dapat besok cerita ke orang. Malah dapat esok cerita ke orang. Oh, hebatlah macam itu. Kau siapa? Nabi pun datang Jibril. Allamahu syadidul quwa. Nabi tu diajar oleh yang maha kuat. Allah Ta'ala ajar dia. Perantara daripada mereka Jibril alaihissalam. Jadi golongan batiniah ni pula kata dia dapat ilmu. Ilmu apa? Ada saya ilmu. Saya dah boleh mentakwilkan sendiri. Amboi, kamu nak benar nipunya. Jadi kepada akak kita dari Kota Kinabalu tadi, kalau akak telah pun selesai, dah betul dah, bab fiqah tadi, bab akidah, semua dah komplit dah. Tasawuf pun dah semua dah. Sekarang dah tak lalu dah. Dah tak lalu ni makna bukan tak lalu makan.
dah tak larat pun dah apa dah tak kuasa lagi dah nak keluar rumah, tak larat tak faham juga. Jadi belajarlah, sebab menuntut ilmu ni dia ada beberapa step. Nabi kata jadilah orang yang mengajar. Tak boleh jadi orang yang mengajar, jadilah orang yang belajar. Tak boleh jadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar. Tak boleh menjadi orang yang mendengar, jadilah orang yang suka dengan majlis ilmu. Jadi 4 benda ni disuruh. Jadi yang mengajar, tak boleh. Jadi yang belajar. Makcik tak larat, makcik tak sihat, jadi yang mendengar. Hari ni kita bukan setakat boleh mendengar, kita boleh tengok TV, tanyalah ustaz pagi-pagi subuh-subuh dah boleh dah. Dengar ceramah di situ. Alhamdulillah. Itu pun menuntut ilmu juga kak. Ini pun belajar juga. Tak apa buka radio, ada ceramah di radio. Boleh juga. Tak pun sekarang ada ceramah dalam YouTube, dalam Facebook misalnya. Boleh juga. Yang pastikan bahawa ilmu yang kita dengar itu adalah ilmu yang sahih daripada orang yang sahih betul. Memang sahih lah orang tu, bukannya palsu. Ilmunya betul. Yang seterusnya, yang kena perhatikan juga akak ialah, kalau akak nak membaca buku, pastikan buku itu ialah buku yang betul. Sebab hari ini ajaran sesat pun menggunakan buku. Ajaran sesat juga menggunakan media sosial. Sebab itulah perlunya berguru. Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Kena tanya pada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Jadi rujuklah kepada guru, tanyalah pada guru juga. Jadi kalau hajah tak mampu nak keluar pada rumah, maklumlah ibu tunggal seorang pula, panggil ustazah datang ke rumah. Telefon ustazah. Ustazah boleh tak tengok hajah semayang macam mana? Boleh tak perbetulkan hajah baca Quran ke apa? Kalau tak mampu. Tetapi syarat ataupun disiplin ilmu ialah ilmu itu didatangi. Bukan ilmu itu mendatangi. Jadi itu yang terbaik. Tetapi kerana faktor usia, faktor kudrat, faktor kemampuan dah tak macam dulu, boleh ikut kemampuan kita. Mungkin kita nak betulkan semayang kita ragu-ragu. Panggil asatizah yang betul-betul 2-3 orang ustazah datang ke rumah hajah. Ajarkan. Betulkan balik. Itu cara ni mudah-mudahan. Di samping yang kita tengok dalam media sosial, di samping yang kita tengok dalam TV sekarang ini sebagai tambahan. Tetapi yang dikatakan menuntut ilmu yang betul-betul itu ialah talaqi dia, musyafahah dengan dia. Kita mengaji dengan dia betul-betul, boleh bersoal dengan dia. Macam kita sekarang ni pun, kita boleh tengok dan kita boleh soal. Cuma nak dapat panggilan telefon tu, Allah kan, jam kan. Itu nasib lah, rezeki masing-masing. Bukan calang-calang. Dan jawapan mereka juga pun bukan kaleng-kaleng jawapan. Soalan mereka juga soalan yang, aduh, bila kita dengar soalan tu, memang mencabar kita. Tak tercapai di akal. Tak tercapai di akal kita ni. Oh, hebat ni. Bila sebut tentang berwuduk. Soalan senang aja. Berwuduk. Kita ada wuduk. Bahasa orang kita kata ada ayat semayang lah. Kita belah-belah Laut Utara ni kita ada ayat semayang. Main belah KL, cakap KL lah sikit. Kita berwuduk. Bunyi KL sikit. Jadi kita berwuduk. Tiba-tiba dalam kita sedang berwuduk, kita terkentut. Minta maaf guna bahasa kentut. Kita terkentut. Kemudian kita ulang balik ambil air semayang. Kita mengambil air semayang yang baru. Sebab tadi dah terbatal. Dia tanya pada kita, sebab apa ambil wuduk? Saya terbuang angin tadi. Buang angin di mana? Di belakang lah. Habis itu, kenapa basuh muka? Kenapa basuh tangan? Kenapa basuh kepala? Kenapa basuh kaki? Kenapa tak basuh tempat buang angin tu? Katakan dia batalkan wuduk, basuh di situ lah. Kenapa berwuduk pula, basuh muka pula? Kita pula fikir pula. Kalau buang air kecil, basuh. Kalau buang air besar, basuh. Kenapa kentut tak basuh? Dia tak najis. Kalau tak najis, kenapa batal wuduk? Nampak. Itu nampak kau tak dapat jawapan. Nampak tak soalan ni tuan-tuan? Hujah-hujah dia. Habis tu kami ni ustaz, kalau dia ada soal macam itu, apa kami nak jawab? Kami mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami diajar benda macam itu. Kami ikut saja. Sami'na wa ata'na. Buat apa kami nak tanya benda-benda itu? Sebab dia tanya 2, 4, 4, 3, 4. Kenapa subuh 2, kenapa zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4? Kenapa tak disamakan?
Dia soal kita. Kita jawab, sebab itu fardu Allah. Ketentuan daripada Allah. Buat apa saya nak soal pula? Kena soal lah. 2 tu apa? 3 tu apa? 4 tu apa? Dah. Dia tanya pula pada kita. Orang macam ni dia guna logik akal. Kadang-kadang dia jumpa saya, dia guna logik akal. Kalau kita gunakan hujah daripada dalil-dalil ni, tak nak dia. Oh, tak betul dia. Kita guna akal juga lawan dia. Dia kata, Ustaz, kenapa Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2? Kenapa tak? Kenapa tak sama? Oh, abang ulang balik. Ulang balik. Soalan, kenapa tak sama? Jangan sebut soalan tak sama. Ulang balik gaya abang tadi. Ulang balik cara abang tanya pada saya tadi. Apa cara tanya balik? Kenapa Allah tak bagi sama, Ustaz? Ha, yang tu yang saya nak tau. Di mana? Ni. Abang, kekalkan tangan abang. Dia pun kekal macam tu. Cuba abang tengok jari abang. Sama tak? Kenapa abang tak tanya? Kenapa jari aku tak sama? Kenapa yang ni pendek, yang ni tinggi, yang ni kurus? Kenapa? Bagi jawapan kat saya. Sebelum abang bagi jawapan saya, kenapa semayang rakaat tak sama? Abang bagi jawapan pada saya dulu. Kenapa jari abang tak sama? Dah Allah jadi. Tahu tak apa. Tahu pula jawapannya Allah jadikan tak sama. Habis tu, sembahyang tu pun Allah jadikan. Yang abang persoalkan tu buat apa? Jadi gitu tuan-tuan. Kadang-kadang dengan puak-puak batin ni tuan-tuan, dia kena pandai punah dia. Kalau kita lurus benda ni tuan-tuan, dia tak juga. Ni pengikut baru masuk dah. Sebab tu kena gunakan akal macam mana nak berhujah dengan dia. Ini golongan dia insya-Allah.